faraid ni dia banyak matematik. Jadi dia ada jalan shortcut jalan shortcut tapi kena bayar. Satu yang percuma, satu lagi yang bukan percuma. Yang percuma, seperti mana sebelum saya cerita pada ni yang percuma ialah melalui laman web MAIS, laman web MAIS. Saya ada berikan dia punya link dia kepada Haji Latif, okey, di mana semua orang boleh pergi kepada link tersebut, letak semualah, isteri ke suami ke apa semua letak dalam tu, dia akan kira untuk kita. Itu jalan shortcut bagaimana kita nak tahu pembahagian faraid ikut waris-waris. Itu adalah percuma. Saya bagi tahu dululah. Okey. Itu nombor satu. Nombor dua, cara berbayar. Cara berbayar ialah kena pergi kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk dapatkan sijil faraid. Okey, kena buat permohonan di mahkamah syariah, kita buat permohonan untuk dapatkan sijil faraid. Dan dia akan tentukanlah bila pembicaraan, dan mahkamah akan tanya setiap waris-waris. Dan waris-waris ni perlu beri bukti lah. Bukti dia apa? Surat beranak, IC. Selalunya dia tengok surat beranak lah. Kerana daripada surat beranak tu dia akan tengok siapa ibu, siapa bapa, okey, bagaimana kaitan dengan satu, dan dia akan dalam pembicaraan tersebut dia akan soal siasat lah setiap waris-waris yang mengaku sebagai waris faraid untuk si mati, si arwah. Okey, bila mereka berpuas hati, barulah mereka akan menyediakan sijil faraid dengan bahagian masing-masing. Jadi tak ada siapa lagi yang nak mempertikaikan. Sekiranya ada pihak-pihak yang tertentu kata kenapa saya dapat lebih, kenapa saya dapat kurang, tak ada timbul isu tersebut, kerana mahkamah syariah telah mengeluarkan sijil faraid siap dengan bahagian masing-masing. Cuma senang je ambil bahagian tu kali dengan jumlah harta yang si mati tu, dapatlah setiap bahagian. Itu cara kena bayar. Kalau pergi mahkamah memang kena bayar. Kalau ikut laman web MAIS, dia free. Untuk pengetahuan saya telah cuba untuk masuk laman web USM, faraid.usm.my, tapi laman web tersebut dah saya rasa dah tak berfungsi. Jadi alhamdulillah ada alternatif, pergi kepada laman web MAIS. Okey. Jadi saya bagi tahu lah mukadimah, kalau misalnya ada sesiapa di sini rasa susah sangat nak terima, dia banyak matematik, dia punya prasyarat dalam kelas hari ini, kelas pendek hari ini, kuliah pendek hari ini ialah kena mengetahui tentang matematik asas lah, pembahagian dan bahagi kali campur, itu saja. Okey. Tanpa ada pengetahuan tersebut susah sikit saya nak terangkan. Okey, tapi walaupun saya cuba sedaya upaya saya untuk terangkan. Okey, kalau kita tengok dari segi ringkasan daripada ayat 11 surah An-Nisa okey, dia bagi tahu, kita kena bagi tahu, saya kena bagi tahu dia punya teori dulu. Okey, kalau isteri mati, suami akan dapat 1/4 sekiranya ada anak. Kalau tak ada anak, dia akan dapat 1/2. Jadi saya dah snap benda ni kepada Haji Latif, boleh minta pada Haji Latif lah, saya cuma bagi summary dia. Okey, jadi maksud dia kalau anak tak ada dengan si mati, maksud dia akan dapat 1/2. Dan kalau ada anak, dia akan dapat 1/4. Okey, untuk isteri juga, sekiranya dia berkahwin dengan tadi suami maksud dia isteri meninggal. Yang kedua ialah isteri kalau suami meninggal. Okey, suami meninggal, dia akan dapat 1/8 sekiranya dia ada anak dengan si mati, si arwah suami. Dan kalau dia tak ada anak dengan si mati, dia akan dapat 1/4. Saya hari ni terlupa bawa spek, jadi mata saya tak berapa nak nampak.
Okey, itu masalah dia. Okey, dah tua itu masalah dia. Okey. Okey, nombor boleh faham senang je dia punya kiraan dia. Ini memang termaktub lah. Kalau pergi tengok surah An-Nisa tu, dia cakap kalau isteri mati, suami akan dapat 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, dia akan dapat 1/2. Okey, saya ulang balik, isteri akan dapat 1/8 kalau ada anak dengan arwah, dan 1/4 kalau dia tak ada dengan arwah. Okey, nombor 3, waris yang nombor 3, bapa. Tak ada siapa ada spek boleh pinjam sekejap. Tak ada nampak. Aduh. Boleh. Boleh nampak. Maksud dia kalau boleh menampak ni, maksud dia seangkatan lah tu. Okey. Kalau bapa pula, dia 1/6 jika si mati ada anak. 1/6. Tak kira lah laki perempuan atau cucu dan ke bawah lah. Okey. Tapi sekiranya si mati tu tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan, dia akan dapat 1/6. Okey, dan itu asabah lah. Asabah maksud dia baki. Nanti kita pergi pada kiraan. Kalau ibu, dia akan dapat 1/6 jika si mati ada anak, okey, atau cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah, atau mempunyai beberapa saudara lelaki atau perempuan. Jadi 1/3 dari keseluruhan harta jika si mati mempunyai seorang saudara lelaki atau perempuan sahaja dan tidak ada anak ke bawah. Jadi ibu akan dapat 1/3 dari keseluruhan harta jika si mati itu tak ada anak tapi dia ada saudara lelaki atau saudara perempuan. Okey. Kalau dia juga akan dapat 1/3 dari baki harta jika si mati meninggalkan salah seorang suami atau isteri dan bapa tanpa waris lain. Ini dia punya dia punya senario dia. Jadi kadang-kadang orang tak boleh nak faham lah, tapi benda ni memang termaktub. Kalau macam ni, macam ni dia punya pembahagian dia. Okey, anak perempuan kalau dia seorang, dia akan dapat setengah daripada harta tersebut. Kalau dia lebih pada dua orang atau lebih, dia akan dapat 2/3. Ini dah cerita dah bulan lepas, tapi saya ulang balik. Pasal benda ni dia orang tak susah nak ingat ni. Okey, jadi kalau 2 atau lebih, dia akan dapat 2/3 dibahagi sama rata di antara dua anak perempuan, atau tiga bahagi sama rata 2/3 tu di antara 3 orang. Okey, kalau anak lelaki dikongsi sama rata daripada baki asabah, baki sekiranya lebih daripada seorang. Kalau dia ada waris, maksud dia ada adik perempuan atau kakak perempuan, dia akan dapat 2 bahagian, dan adik atau kakak perempuan dia akan dapat 1 bahagian. Okey, ini saya ada tunjukkan dalam kepada pada Haji Latif lah, boleh dapatkan benda tu sini. Pasal saya tahu kalau kuliah pendek ni, kalau saya cerita ni susah nak terima. Jadi bila saya hantar tu boleh tengok sekali lagi lah. Okey, jadi kita pergi kepada pengiraan. Boleh cepat tak? Okey. Okey, saya ambil contoh Saya ambil contoh nombor 1 Okey. Katakan dia ada isteri. Okey. Dia ada ibu. Dia ada bapa. Okey, ini ialah suami tak ada. Isteri ada, ibu ada, bapa tak ada, anak tak ada. Okey, anak tak ada. Okey, macam mana nak bagi? Okey, kalau kita tengok di sini, isteri, kalau yang tadi saya dah terang tadi maksud dia kalau suami mati, isteri akan dapat 1/4. Dia kena tengok yang tadi dah, itu masalah dia. Dia akan dapat 1/4. Kalau selalunya dia akan dapat 1/8 kan, betul tak?
Tapi ini tak, pasal dia tak ada anak. Kalau ada anak, dia 1/8. Jadi isteri akan dapat 1/4. Ibu ibu akan dapat, tadi ingat tadi saya bagi tadi yang dalam tadi yang saya cakap, dia sepatutnya dapat 1/6 kan? Betul? Tetapi dia tak, si mati ni tak ada anak. Jadi dia akan dapat 1/3. Boleh? Jadi bapa ni asabah. Apa maksud asabah? Asabah ialah baki. Maksud dia sekarang ni, kita tengok sini. Okey. Kita tengok sini Saya buat sini 1/8 tak Tak. Ini sepatutnya 1/6 pun tak. Okey. Jadi kita tengok di sini, ini ialah kita macam mana kita nak bagi sama. Ini ialah 3/12. Ini ialah apa? 4/12. Betul? Ini dia bukan pencarian Bukan hasil pencarian. Bukan. Maksudnya hasil pencarian ialah tuntutan sivil. Kita sekarang menceritakan tentang agihan faraid. Okey, saya punya cerita ni sekarang tentang faraid. Saya tak ada kena-mengena dengan harta sepencarian. Okey, boleh Boleh. Ini bila Okey. Tahu tak kenapa boleh dapat macam ni? Maksud dia kita tengok pembawah dia 4 dengan 3 nak bagi sama mesti 12 lah. Kalau tak percaya, ini jadi 1, ni sama dengan 4, sama juga. Ini sama juga 1/3. Sama. Cuma kita buat bentuk dalam macam ni lah. Kenapa buat dalam bentuk macam ni? Okey, ni sama Okey, sama Maksud dia inilah 1/4 ni sama dengan 3/12. Ini sama dengan 1/3 ni pun sama dengan 4/12. Sama. Kenapa kita bagi 12? Kerana kita nak bagi pembawah dia sama. Okey. Jadi asabah ni baki. Baki dia sekarang kita tengok 1 tolak 3/12 tolak 4/12, atau kita boleh buat 12/12 lah. Jadi dia akan dapat berapa? 5/12. Dia kira macam ni. Dia kira maksud dia lepas kawan ni, baki dia dapat. Wah, maksud dia lebih daripada orang lain hampir setengah ya. Hampir setengah. Boleh dapat. Alamak, ada yang senyum ni. Kita nak selaraskan. Dia macam ni. Macam saya dah cakap tadi. Sekarang ni isteri dapat 1/4, ibu dapat 1/3. Okey, jadi kita tak nampak macam mana ni pasal pecahan dia tak sama. Jadi bagaimana kita nak bagi pembawah dia sama? Senang saja. Maksud dia ialah 4 dengan 3. Apa yang pembawah dia sama? Itu 4 tak boleh. 6 3 boleh, 4 tak boleh. 8 4 boleh, 3 tak boleh. Betul tak? 8 10 4 boleh, 3 tak boleh. 12 4 kali 3 12. Ni kali 4 12. Jadi pembawah dia sama. Ini namanya darab silang. Darab silang. Ya. Tapi saya takut nak cakap darab silang ni. Maksud dia sekarang kita nak cari pembawah yang sama. Sekarang ni macam ni katakan macam ni inilah 1 semua bahagian. Macam mana 1/4 ni? 1/4 ni macam ni. 1/4 mungkin sinilah. Kalau kita bagi 4, 1/3 macam mana kita nak ni? Ini ialah 1/4 kan? Betul tak? Kan? Tetapi 1/3 dah, kalau kita bahagi macam ni, 1/3 kat mana kita nak buat ni?
Faham maksud saya tak? Jadi sekarang ni kita buat jadi 12 lah. Jadi 1/4 ni sama dengan 3 12. Ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi dia akan dapat 3. Sini, betul tak? Yang seorang lagi akan dapat 4. 1 2 3 4. Jadi kita boleh buat, alamak, macam mana kita buat? Ni ni, ambil bawah lah, ambil sini lah. 1 2 3 4. Maksud dia lah kita ambil ni. Ni. Ini ialah bahagian dia. Jadi 5/12 1 2 3 4 5. Jadi ni orang ni. Boleh dapat? Boleh dapat tak? Pasal kalau macam ni, kita tak boleh nak tunjukkan bagaimana 1/4, 1/3. Jadi kita kena bagi pembawah yang sama. Okey, kenapa jadi macam ni? Itu tadi yang saya cakap tadi, peraturan dia tadi. Jadi kalau nak faham, pergi tengok balik peraturan dia tadi, apa bahagian dia dapat. Dan bahagian itulah fix yang telah diceritakan dalam ayat Al-Quran. Okey, sebiji. Boleh dapat? Boleh. Okey, kenapa 12/12? 12/12 ni sama dengan 1. Potong 1. Jadi sekarang baru tahu matematik semua guna nak buat masakan lah, nak bahagi korban lah, semua guna matematik ni. Okey, semua guna matematik. Boleh dapat ni. Ada orang terbendung kan. Kat mana? Dekat mana? Tak faham. Faham ke tak faham? Faham Okey. Jadi ini cara bahagi. Jadi saya nak bagi tahu, susah sangat nak tahu benda ni. Pergi pada laman buat MAIS, letak ni, pak, terus dia kira. Terus dia bagi ni. Tak ada banyak cerita. Dia terus bagi tu. Tetapi sekarang saya menceritakan macam mana dapat benda tu. Okey? Tadi pada awal kuliah tadi saya dah bagi tahu cara free macam mana, cara bayar macam mana. Ini adalah cara manual. Cara manual bagaimana cara free tu dapat. Boleh? Okey. Sekarang kita pergi nombor 2. Ni ialah kes nombor 1 Okey. Saya ada bawa 5 kes. Benda yang sama je. Okey. Saya harap tak peningkanlah. Saya tadi berdoa ni supaya dipermudahkan urusan saya lah. Dan maksud saya ialah jemaah pun faham matematik mudah. Ni niat saya supaya orang lain faham, tu je. Pasal ini ialah ilmu. Okey. Nombor 2. Sama juga pasal kita nak menceritakan yang kes mana suami tak ada, anak pun tak ada. Jadi kita nak cerita Contohnya ialah suami tak ada, anak pun tak ada, isteri ada, ibu ada, yang lain tak ada. Isteri akan dapat berapa? Sama juga 1/4, ibu akan dapat 1/3. Dia tak dapat macam ni Ini ialah kalau dia ada anak. Ini juga kalau dia ada anak. Jadi dia akan dapat 1/4, 1/3. Okey. Kalau kita tengok sini, ada lagi. Ini kalau kita pindahkan, sama juga kes 3/12. Ini sama dengan 4/12. Siapakah yang dapat 5/12? Jeng jeng.
Dia ada isteri dan ibu je, tapi dia tak ada waris lain. Siapa akan dapat? Okey, ingat kita ada dalam agihan faraid, kita ada 25 waris. 24 waris ialah waris darah daging kita. Satu waris baitul mal. Saya rasa 23, sorry. Satu dia hamba, sorry. Tapi sekarang dalam konteks sekarang tak ada hamba. Okey, tak maaf Jadi yang maksud saya ialah di sini ialah satu waris yang bukan kita punya ni, kita panggil baitul mal. Ni kat sini baitul mal. Baitul mal akan ambil 5/12. Kenapa dia ambil? Tak ada waris lain lagi. Itu saya kata Islam ni dia perfect. Setiap masalah dalam dunia ni ada penyelesaian dia. That's why you tengok dia tak ada waris, tak apalah, bagi pada baitul mal. Baitul mal akan dapat 5/12. Ini contoh yang sama macam tadi Macam mana saya kira boleh dapat Maksud dia ialah sini 3/12, 4/12. Jadi kalau 12 tolak 12, tolak 3/12, tolak 4/12, dia akan dapat 5/12. Jadi ini akan dapat ni. Boleh? Nanti bila ni kita pergi pada teori balik lah, pada ilmu biasa lah. Okey, tak apa. Oh, dia terjatuh, saya terjatuh. Okey, tak maaf. Okey. Okey, 23 okey. Masuk kocek. Okey, sorry. Okey, boleh dapat ni. Jadi maksud dia ialah isteri dengan ibu lah. Kalau dia waris, dia ada isteri dengan ibu. Jadi dia tak ada waris-waris yang lain, dia baitul mal. Pasal tu setiap orang dia punya struktur faraid adalah berbeza. Boleh dikatakan berbeza kerana ada orang ada mak, ada orang tak ada mak, ada orang ada bapa, ada orang tak ada bapa, ada orang ada waris laki, ada orang tak ada waris laki, ada waris perempuan dan sebagainya. Okey. Dah. Jadi boleh dapat? Okey. Okey, nombor 3. Okey. Suami tak ada, anak tak ada. Okey. Dia ada isteri, dia ada bapa je. Okey. Jadi macam mana? Disebabkan dia tak ada anak, dia 1/4. Ini adalah asabah. Asabah ni apa maksud? Baki. Jadi bapa akan dapat apa? Dia akan dapat 1 tolak 1/4. Ni maksud dia the whole thing tolak 1/4, atau kita sama dengan 4 tolak 4 sama dengan 1/4, atau sama dengan 3/4. Jadi senang macam ni lah. Kita lukis 4 kotak. Ni 4 kotak. Isteri akan dapat sini. Baki, ini dipanggil baki kan. Panggil baki. Ni Jadi ini semua. Jadi dia akan dapat, isteri akan dapat 1/4. Dan si bapa akan dapat 3 lah, betul tak? 3/4. Boleh faham kalau saya tunjuk contoh. Okey. Jadi saya nak bagi tahu cara paling mudah nak faham benda ni, guna laman web MAIS. Lepas tu kita kira menu, tengok sama tak dengan dia punya kiraan. Kalau sama, maksud dia kita punya ni betul lah. Itu saja. Kadang-kadang kita double check supaya kita punya kiraan tu tak silap. Okey. Kenapa boleh jadi macam ni? Itu yang tadi saya cakap tadi. Dalam dia punya
tadi saya ada masa permulaan tu saya ada cerita kan, suami dapat berapa, isteri dapat berapa, ayah dapat berapa, mak dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Dia ada syarat-syarat tu kan tadi sebentar tadi. Kalau nak beritahu, refresh balik, itu yang saya hantar pada Haji Latif tu, tengok dalam tu. Okey, boleh boleh. Sebenarnya ada lagi cara lain ni, kita tak apa. Okey, boleh? Boleh Kita azan pukul berapa? 8 berapa? Oh tu ada nampak 8.41 lagi, 5 minit lagi. Okey. Okey, kita pergi nombor 3, kita pergi nombor 4. Nombor 4. Okey. Suami tak ada, anak tak ada. Saya kalau boleh nak pergi sampai nombor 5 bagi bahasa nombor 5 ni dia special sikit. Okey, lepas tu kita ada dia ada isteri, dia ada ibu. Lepas tu dia ada saudara seibu sebapa lelaki. Saudara seibu sebapa lelaki. Maksud dia suami ni ada saudara dia, seorang lagi lelaki. Jadi macam mana dapat? Jadi ini ialah 1/4, ni ialah 1/3, ni adalah asabah. Baki pada sini. Baki pada sini dia dapat berapa? Sama jugalah yang tadi. Okey. Dia akan dapat 5/12. Sama ni sama contoh ni, nombor 1, nombor 2. Sama contoh. Kerana ini ialah dia akan dapat 3/12, ni akan dapat 4/12. Jadi macam mana nak dapat 5 ni? Jadi 1 tolak 3/12 tolak 4/12 sama dengan 5/12. Atau ini sama dengan 12/12. Sama, benda yang sama. Okey, 5. Okey? Boleh? Okey, nombor 5 ni. Nombor 5 ni alamak, sorry. 5 ni special sikit. Lagi pening. Okey, lagi pening. Nombor 5 paling last sekali tapi dia pening. Okey, dia ada isteri. Okey, dia ada ibu. Dia ada saudara seibu sebapa perempuan. Okey. Okey. Isteri akan dapat 1/4. Ibu akan dapat 1/3. Saudara seibu sebapa perempuan dia akan ikut ni. Satu perempuan dapat setengah, dia akan dapat setengah. Kalau lebih dapat 2/3. Okey. Kalau kita tengok sini dia akan jadi, kita nak bagi sama pembawah yang sama pembawah yang sama. Kita kena kalau yang ni pembawah yang sama, dia kena kali 3. Kali 3. Dia akan dapat 3/12. Ni nak bagi sama bagi 12, dia kena kali 4. Ni sama dengan 4/12. Yang ini kena kali berapa? 6. 6/12. Betul? Tapi tengok sini dia lain sikit dia pening sikit. 3 campur 4. Okey, 3 campur 4 campur 6 dia sama dengan jeng-jeng. Ini pening sikit. Okey. Ini besar daripada bawah. Macam mana nak buat? Dia ada satu dalam faraid ni dia ada apa? Saya dah lupa dia punya term dia tu. Term dia tu. Jadi macam mana nak bagi untuk merongkaikan masalah ni ialah kita bagi dia jadi 3/13. Ini jadi 4/13. Ini jadi 6/13. Akan dapat
13/13. Dalam kes ni, di mana kita nampak dia lebih kan, dia lebih. Jadi kita akan buat macam ni. Jangan tanya saya kenapa kena sama satu. Dia ada satu tu saya dah lupa dia punya term dia. Term ni dia di mana kita boleh tambah pembawah dia. 13 dia akan dapat 1. Macam mana? Ya, dapat kecil, tapi kecil dia sama. Dia nampak tak Islam tu kan, dia punya seni dia tu saya masya-Allah. Dia punya orang kata masuk dia bila jadi macam ni pengiraan, macam mana nak selesaikan masalah. Orang akan kata macam mana ni, aku tak nak, saya nak bahagian saya, banyak tu, orang lembu sama nak bahagian tu, jadi macam mana? Dia buat macam ni, semua kurang sikit, di sini pun kurang sikit, tapi kurang yang lebih kurang sama. Itu saya kata Islam ni adil. Dia maksud dia ialah bila ada satu masalah, dia cara nak selesaikan masalah tu kita sampai tak boleh terfikir. Kita tak boleh nak terfikir. Maksud dia usulkan dia punya solution lah. Cuma ada perkataan dia saya dah lupa lah. Kejap. Kalau saya boleh jumpa lah. Saya dah lupa dia punya yang boleh tambah pembawah tu. Kejap Saya tak ingat sebenarnya. Ada dia punya tu. Nantilah saya ni cari. Saya tak ingat lah dia punya term dia tu. Ada tu. Saya dah lupa term dia. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Untuk hari ni untuk kita belajar kira-kira dalam faraid. Saya dah bagi tahu, saya ulang banyak kali. Saya ada bagi jalan shortcut. Jalan shortcut pergi ke laman, saya ulang sekali lagi banyak-banyak kali. Laman web MAIS, bubuh semua data, dia akan kira untuk kita. Lepas tu ini ialah cara kiraan manual. Jadi kita kenapa boleh jadi macam ni? Tadi yang syarat saya tunjukkan tadi. Syarat yang saya tunjukkan tadi. Kawan ni dapat berapa, kawan ni dapat berapa, kawan ni memang dah telah ditetapkan. Okey. Faraid ni banyak benda kita nak belajar. Dia ada macam-macam apa, maksud saya dia ada apa ni, ada macam-macam. Ada pembahagian 1/4, 1/6, 1/2, 2/3, semua ada dia punya. Tapi itu memang dah tak boleh ubah-ubah. Itu memang dalam ayat Quran, dalam surah An-Nisa dah cakap. Cuma macam mana nak bahagi di antara waris-waris, inilah kita kena faham macam mana bahagi. Okey? Jadi kalau cara keluar modal, pergi mahkamah syariah, pohon CJ faraid. Lepas tu dia akan buat bicara, dia akan panggil, tapi setiap waris kena sediakan bukti. Bukti apa? Surat beranak lah selalunya. Surat beranak dengan IC lah. Okay? IC tu kan siapa? Untuk menentukan bahawa dia adalah warga negara. Okay? Walaupun dia Melayu, tapi dia bukan warga negara, tak dapat. Okay? Dapat juga, memang dapat. Maksud saya dari segi nak bubuh nama tu. Maksud dia terhalang oleh kanun akta negara ni, apa, Rizab Melayu lah, apa tu, macam-macam dia punya kekangan lah. Tapi memang boleh dapat lah. Memang boleh dapat. Boleh boleh. Memang semua boleh. Cuma saya cakap di sini ialah dia nak bukti itulah. Nak bukti itu supaya kadang-kadang kekangan. Contoh macam tanah adat lah, tanah Rizab Melayu lah. Jadi dia ada kekangan nak masuk dalam geran. Okey, itu sajalah. Saya tamat dengan tafsir Al-Farah dengan surah Al-As.